أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Setulus doa aku panjatkan, semoga rahmat Engkau limpahkan pada ibuku juga ayahku yang melahirkan membesarkanku. Bagi mereka guru-guruku, jasa tercurah selalu untukku. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Berilah hamba ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Tok Ayah boleh tolong tuliskan Merdeka? Mudah je. Tok Ayah apa itu Merdeka? Merdeka tu kita berjaya hala orang putih yang merentah kita. Orang putih datang dengan senapang, dengan senjata, orang kita lawan. Ada yang mati-mati. Orang alim kena tangkap. Orang yang kuat agama jadi ketua lawan. Jadi orang Melayu, mula-mula orang Melayu, orang Islam yang lawan. Kemudian China, India pun lawan juga. Sama-sama lawan. Akhirnya mereka tak tahan, bergaduh tak tahan, mereka setuju tinggal negeri ni. Bila tinggal, kita merentah sendiri. Itu merdeka tu kita merentah sendiri. Tok Ayah, masa Tok Ayah kecil dulu, Tok Ayah sambut tak Merdeka? Ya, sambut. Sebab kita gembira kerana negeri kita selamat. Orang putih dah balik. Masa tu tak ayah sekolah rendah lagi, umur
10 tahun. Tok Ayah, kawan Amirul cakap kita kena hormat bendera Malaysia. Betul ke? Betul. Kerana bendera ni tanda yang mesti kita muliakan. Bendera ni dia ada bulan bintang. Bulan bintang ni tanda agama Islam. Kita orang Islam kena hormat. Warna kuning tu raja. Kemudian jalur-jalur ni macam-macam bangsa, macam-macam kaum yang sama-sama dengan kita. Itu tanda. Orang zaman dulu sanggup mati pertahankan bendera ni. Bendera ni satu benda yang mulia pada kita orang Islam begitu. Nabi kita pun berjuang ada bendera. Bendera ni tanda. Tok Ayah, kenapa kita kena sambut Hari Merdeka? Adik sambut hari jadi adik. Ingat. Jadi kemerdekaan ni hari jadi negara kita. Jadi kita sambutlah. Kerana kita kan ada kerja sekolah pasal Merdeka. Nak buat apa kan nak buat apa Tak payah ada idea. Ambil dulu. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, anak-anak ni laksana kain putih yang bersih. Ibu bapa dan orang tua yang mencorakkan dia apa dia nak jadi. Islam ke apa ke. Termasuklah dalam memahami arti kemerdekaan. Sekarang ni dah sampai setengah abad kita merdeka dah daripada Malaysia Timur, Malaysia Barat. Kita gabung sama sekali berbelah buah negeri dan berbagai kaum, berbagai agama. Islam agama persekutuan. Dan kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, aman. Alhamdulillah. Perkara ini perlu kita kekalkan. Pertahankan agama, pertahankan perpaduan, pertahankan kemerdekaan. Daripada saya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tukrimana bil hifzi wal fahmi wa tarzuqana al ilma wal aqla wal hikmah. Alhamdulillah, kita dapat bersama dalam bicara ulama di bawah tajuk Sempurna Akhlakmu, Adab Pergaulan Suami Isteri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam alaihi salam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa alaihi salam, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu, bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bangsa dan kabilah untuk saling mengenali,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. An Muawiyah bin Haidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'alahu rajulun ma haqqul mar'ah 'ala az-zawj qala tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Muawiyah bin Haidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hak isteri ke atas suaminya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, hendaklah engkau memberi isterimu makan apabila engkau makan, dan memberi pakai kepadanya apabila kamu mendapat pakaian, dan jangan memukul wajahnya, dan jangan memburukkan dia dan keluarganya, dan jangan membiarkan meninggalkan dia kecuali di dalam rumah. Tuan-puan, sedang pendengar dan penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita berkenaan dengan bagaimana kehidupan kita di dunia ini yang Allah ciptakan berpasangan, khususnya manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan kalian daripada diri kalian sendiri pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, untuk kalian merasa senang, merasa tenang kepada pasangan itu. Dan Allah menjadikan antara kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya dalam perkara itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi kaum yang berfikir. Adab dan akhlak ini adalah satu sifat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, khususnya berkenaan dengan al-akhlak, yang disebut fal khuluq ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatin anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajah ila fikrin wa ruyah. Maksudnya, akhlak ialah satu ungkapan berkenaan keadaan dalam diri yang kukuh, daripadanya keluar perbuatan secara mudah tanpa perlu berfikir dan memerhatikan. Ringkasnya, akhlak ini ialah perangai kita ataupun peribadi kita, sifat kita yang sudah menjadi kebiasaan dan tak perlu kita berfikir untuk bertindak. Ia keluar dengan sendiri, ia terjadi secara spontan, hasil daripada asuhan, didikan dan kebiasaan yang telah berlaku sekian lama. Tentunya, akhlak ia bukanlah satu sifat yang datang mendadak, tetapi ia adalah hasil daripada asuhan, didikan, hasil daripada kebiasaan terhadap sifat-sifat sama ada terpuji maupun yang tercela. Dan akhlak ini ada mempunyai kaitan secara langsung dengan dosa dan pahala. Kerana itulah antara akhlak kita dengan Allah ialah bersangka baik kepada Allah. Maksudnya, bila kita bersangka baik, kita mendapat rahmat dan ganjaran di sisi Allah. Dan bila kita bersangka buruk kepada Allah, maka kita berdosa dan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau akhlak kita dengan ibu bapa. Kalau kita menjawab jawapan kepada ibu bapa dengan sanggahan, walaupun dengan kalimah enggan, menunjukkan keengganan kita untuk mematuhi
seruan dan permintaan ibu bapa, maka dikira dosa kita kepada ibu bapa yang disebut sebagai penderhakaan kepada ibu bapa. Itu akhlak. Tetapi di sana atas daripada akhlak dan mesti berpijak di atas akhlak tersebut yang disebut sebagai adab. Adab ini ia adalah keindahan kehidupan kita yang mungkin berbeza antara budaya, antara masyarakat tentang adab ini, tetapi ia mesti berpijak di atas akhlak yang merupakan ciri-ciri kehidupan manusia yang bertindak secara spontan, sama ada baik atau buruk, terpuji atau tercela tadi. Tuan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila kita membicarakan tentang akhlak, lebih-lebih lagi adab, tentunya kita mesti berbicara tentang kaitan kita dengan Allah, kaitan kita dengan makhluk. Sebab akhlak dan adab ini berkait secara langsung dengan Allah sebagai Khaliq dan berkait secara langsung dengan makhluk, terutamanya ibu ayah kita, keluarga terdekat kita, kaum kerabat kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita. Dan apabila kita menghayati kehidupan secara sendirian yang disebut sebagai berkeluarga dan disebut sebagai keluarga kecil, maka sudah tentu ia berkaitan langsung antara pasangan suami isteri yang ianya telah hidup puluhan tahun sebelumnya dengan akhlak-akhlak tertentu. Tentunya akhlak yang lain daripada hubungan suami isteri sudah menjadi kebiasaan seseorang. Maka ditambah dengan akhlak dan adab suami dan isteri ini, maka insya-Allah kita akan bicarakan tentang hal ini dalam tempoh yang singkat ini. Sedang hadirin, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Adab yang dikongsikan antara suami isteri ada banyak. Antaranya ialah sifat amanah, akhlak amanah. Seorang suami dan seorang isteri mesti menjaga sifat amanah ini, kejujuran ini sepanjang masa dalam kehidupan. Bukan sekadar dalam rumah tangga atau keluarga kecil ini, bahkan semenjak daripada ianya kecil sehinggalah ianya remaja dan masuk ke alam dewasa. Itu adalah akhlak bersama yang telah dibina sekian lama, yang mesti dijaga berterusan dalam keluarga kecil sehinggalah kepada keluarga besar nanti. Yang keduanya ialah kasih sayang dan rahmat, al-mawaddah wal rahmah, yang disebut oleh Allah sebagai tujuan kehidupan berkeluarga atau berpasangan, ialah untuk merasai mawaddatan wa rahmah, kasih sayang dan rahmat. Seorang lelaki ataupun seorang perempuan tidak akan sempurna tanpa pasangan. Allah menciptakan kewujudan manusia, ia menjadi lengkap apabila ia berpasangan. Kerana itulah Islam menggalakkan supaya kehidupan manusia ini berada dalam pasangan yang berterusan. Dan sehinggakan kalaulah mati pasangan isteri atau suami, hendaklah disegerakan kahwin bila mencukupi syaratnya dan tidak digalakkan hidup sendirian kecuali atas sebab-sebab yang tertentu yang tidak boleh dielakkan. Dan sifat yang ketiga dikongsi bersama suami isteri ialah as-siqah, rasa percaya diri kepada pasangan kita. Siqah ini rasa kepercayaan kita, rasa confident kita terhadap pasangan kita, itu adalah sifat yang dikongsikan. Dan inilah yang menjadikan keistimewaan hubungan seseorang Muslim dengan Muslim yang lain, lebih-lebih lagi antara seorang Muslim dengan pasangan hidupnya. Hasil kepercayaan kita kepada pasangan kita, hasil kepercayaan kita kepada saudara seagama kita, maka kita rasa senang untuk berinteraksi, rasa senang untuk berhubungan, rasa senang untuk kita memberi amanah,
rasa senang untuk kita memberi tugasan kerana kepercayaan kita. Kalau dalam sebuah organisasi, terutama sekali organisasi besar, kepercayaan ini merupakan sifat yang diutamakan dan ia berpijak di atas saling mengenali. Pemimpin mengenali anak buahnya dan anak buah mengenali pemimpinnya, maka lahirlah rasa kepercayaan yang kuat antara satu sama lain. Dan apabila wujudnya kepercayaan itu, maka itu akan menjadi kukuhnya suatu organisasi, suatu pertubuhan, suatu perkumpulan, dan ianya dibina dalam keluarga kecil. Bukan saja dibina dalam keluarga bila kita berpasangan, bahkan dibina dalam keluarga sebelum kita berpasangan. Rasa percaya kepada pasangan kita, rasa percaya kepada keluarga kita, rasa percaya kepada ayah ibu kita, rasa percaya kepada kaum kerabat kita, rasa percaya kepada kepimpinan dalam masyarakat kita dan dalam negara kita, itu akan menjadikan kita tidak mudah untuk memfitnah, tidak mudah untuk melontarkan andaian-andaian yang tidak pasti, dan menjadikan keharmonian dalam masyarakat dan keluarga. Dan yang keempat ialah adab secara umum, iaitu antaranya ialah berlembut, senyum dan lain-lain lagi yang disebut oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka itu dengan baik. Ia adalah ungkapan umum untuk memberitahu kepada kita urusan pergaulan kita ini dikira harmoni apabila kita memenuhi keperluan-keperluan dan adab-adab yang bersesuaian dengan masyarakat, yang tentunya sebagaimana disebut awal tadi, bahawa adab ini mesti berpijak dan dibina di atas akhlak yang berkait dengan dosa dan pahala. Kemudian adab antara pasangan suami isteri ini kita mulakan dengan adab suami. Adab suami dengan isterinya adalah adab kepimpinan dalam keluarga kecil, dalam kehidupan yang pertama setelah dia hidup dalam keluarga besar dan keluar daripada keluarga besar itu membina keluarga kecilnya secara sendirian. Dan suami ini dia hendaklah menjadi seorang yang bertanggungjawab di atas kepimpinannya, yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu dipertanggungjawabkan di atas siapa yang dijaganya dan apa yang dijaganya. Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh seorang suami ialah suami hendaknya menyedari bahawa isteri adalah suatu ujian dalam kehidupan beragama. Jangan menjadikan pasangan kita penghalang untuk kita menjaga agama kita. Itu secara umumnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua dalam keluarga kecil. Seorang suami juga perlulah ia membayar mahar. Ini perkara biasa yang kita hadapi, kita tempuhi. Dan memberi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan menggauli isterinya dengan baik, berlaku adil. Jika berlakunya perkahwinan poligami, disebut poligami, atau lebih daripada seorang, hendaklah berlaku adil supaya tidak terlibat dengan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak berkemampuan, Allah menyebut hendaklah seorang sahaja. Kalau ada kemampuan, silakan, terutama sekali berkenaan dengan tanggungjawab dalam memberi nafkah dan juga menjaga hak setiap isteri yang disebut keadilan dalam keperluan hidup pasangannya. Dan yang ketiganya ialah
Jika isterinya melakukan penderhakaan ataupun tidak mematuhi si suami dalam perkara makruf, selama tidak diperintahkan perkara maksiat, kerana tidak ada kepatuhan kepada makhluk apabila menderhakai khaliq. Jadi apabila si suami menyuruh sesuatu atau berkehendakkan sesuatu, maka isterinya hendaklah patuh. Tetapi apabila isterinya enggan ataupun ingkar, maka disebut sebagai nusyuz, derhaka. Dianjurkan supaya suami yang berdepan dengan isteri yang derhaka ini hendaklah mengambil tindakan mengikut urutan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan supaya pertamanya bila isteri itu derhaka ataupun engkar, hendaklah menasihati, menegur, memberi peringatan supaya isteri itu kembali ke pangkal jalan dan patuh kepada si suami. Tentunya dalam nasihat ialah dalam bentuk nasihat yang sesuai, bukan nasihat yang disebut dalam bahasa Kelantan kita orang panggil belete ataupun orang disebutnya ngepek. Tidak dalam bentuk ngepek, tidak berletir, supaya ia menjadi suatu nasihat yang didengar. Itu tugasan pertama jika berlakunya kederhakaan isteri. Diambil peranan oleh si suami. Kalaulah takdirnya suami tidak mampu untuk memberi nasihat atas kelemahan-kelemahan tertentu, maka dia perlu mencari mereka yang berkelayakan untuk memberi nasihat dan pandangan. Yang keduanya, hendaklah dipisahkan daripada tempat tidur. Dan adab yang diajar oleh Islam ialah bukanlah si isteri akan tidur di luar bilik atau di tempat-tempat yang mudah terdedah kepada bahaya di dalam rumah. Bahkan si suamilah yang meninggalkan isteri di dalam bilik dan si suami berada di luar daripada bilik, yang kita kira sebagai meninggalkan isteri, tetapi tidak meninggalkan rumah, kerana keselamatan isteri tetap wajib dijaga. Ini adalah proses pendidikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau masih degil, maka barulah boleh memukul dengan pukulan yang tidak melukakan. Ghairu mubrah. Pukulan yang tidak boleh melukakan, yang menjadikan secara khususnya isteri itu rasa terpinggir di sudut hati yang dalamnya. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Memukul wajah ini adalah kemungkinan besarnya ia menimbulkan sakit yang berat ataupun luka dan seumpamanya. Lebih-lebih lagi ia akan menimbulkan rasa hina pada isteri. Justru seorang suami janganlah dia memukul. Pukulan yang boleh meninggal kesan yang mendalam sehingga akan isterinya itu, orang Kelantan sebut, putus angin antara dia dan suaminya. Maka bagaimana hendak memukul itu terserah kepada kebijaksanaan seorang suami. Dan yang keempatnya, seorang suami bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri berkenaan dengan makan minum, pakaian dan tempat tinggal, mengikut kemampuan si suami, bukan mengikut tren dan budaya ataupun tuntutan masyarakat semasa.
dia hanya bergantung kepada kemampuan si suami. Dan kemampuan ini tentunya dia ada kaitan dengan kehidupan masyarakat, di mana masyarakat yang taraf hidupnya tinggi, tentulah nilai belanja yang diwajibkan ke atas suami ini lebih tinggi. Itu bergantung kepada situasi dan keadaan. Dan si suami bertanggungjawab untuk melayan si isteri dengan layanan yang sepatutnya seorang isteri itu mendapat. Layanan sama ada dari segi kebendaan dan fizikal maupun dari segi spiritual dan kerohanian ataupun emosi yang menjadikan ikatan hubungan antara suami isteri itu boleh melahirkan mawaddah warahmah, kasih sayang dan rahmat yang dirasakan oleh pasangan masing-masing mahu hidup berterusan sepanjang hayat. Kalau hendak dibicarakan tentang tugasan dan tanggungjawab si suami ini tentu banyak, dan adab-adabnya selain daripada perkara-perkara asas yang menjadi kewajipan suami tadi, si suami hendaklah dia menjaga adab-adab yang boleh menimbulkan rasa gairah isteri untuk bersama suaminya sepanjang hayat, yang boleh melahirkan suasana gembira seronoknya seorang isteri untuk berada di samping suaminya sepanjang hayat. Dan tentunya untuk mewujudkan suasana itu, si suami bertanggungjawab juga di dalam hal pendidikan, kerana pendidikan adalah asas kepada kerukunan hubungan suami isteri. Tuan-puan dirahmati Allah sekalian, untuk melengkapkan bicara ini, tentunya kita perlu membicarakan tentang adab seorang isteri. Dan isteri, hal ini terlalu banyak dibicarakan dalam masyarakat kita. Kebiasaannya masyarakat kita membicarakan kewajipan isteri, kerana kononnya isterilah yang menentukan hala tuju rumah tangga untuk menjadi harmoni. Sedangkan pangkal yang utama ialah suami. Dia adalah pengemudi rumah tangga. Dialah yang sepatutnya membawa hala tuju rumah tangga dan membentuk persekitaran yang dikehendaki oleh keluarganya. Bukan si isteri yang menerokai. Bahkan isteri adalah pembantu dan orang yang hendak yang sepatutnya dijadikan sasaran oleh suami untuk mendidik dan mengasuh bagi melahirkan sebuah rumah tangga yang harmoni dan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW menyebut 4 perkara yang perlu diambil perhatian. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'in min ad-duljah. Fasaddidu, betulkan, mesti kena cara. Wa qaribu, tingkatkan usaha dan tenaga. Wa abshiru, wujudkan persekitaran kelas pertama, ataupun kita kata gembirakanlah. Gembirakanlah ialah mewujudkan persekitaran yang melahirkan rasa seronok kita, atau disebut dengan persekitaran kelas pertama. Dan gunalah sedikit masa pagi, petang dan sedikit malam, ataupun dikatakan susun atur jadual dan peranan dan tugasan masing-masing. Nabi SAW mengajarkan supaya kita mewujudkan persekitaran itu, maka orang yang bertanggungjawab pertamanya dalam keluarga ialah si suami. Maka adab-adab isteri ini, dia lebih kepada tanggungjawab yang telah diasuh ataupun yang dididik oleh suami dan keluarganya
untuk melahirkan seorang yang bertanggungjawab dalam rumah untuk menjaga hak suami dan menjaga hak anak-anak dan kaum kerabat yang ada di sekeliling keluarga kecil ini. Antara adab-adab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang disandarkan kepada Imam Al-Ghazali ialah Al-Adab Fid Din. Al-Adab Fid Din ini disebut antara lain ialah seorang isteri itu hendaklah dawamul haya, sentiasa rasa malu kepada suaminya. Qillatul mumarat lahu, kurang berlawan ataupun berbahas dengan suaminya. Luzumut ta'ah li amrihi, sentiasa taat kepada suaminya. As-sukun inda kalamihi, diam ketika suami berbicara. Al-hifzu lahu fi ghibatihi, menjaga hak suami semasa suami tiada. Tarkul khianah fi malihi, tinggalkan khianat pada harta suami. Tibur raihah, sentiasa dalam keadaan senang dipergauli oleh suami dengan bau yang sedap dan meningkatkan keinginan suami. Wa ta'ahadul fami wa nazafatul thawb, sentiasa menjaga mulut, bau mulut dan menjaga kebersihan pakaian. Wa izharul qanaah, dan menzahirkan rasa berpada dengan apa yang disediakan ataupun apa yang diperolehi. Isti'mal asyafaqah, sentiasa rasa simpati. Dawamu zinah, sentiasa berhias diri. Ikramu ahli wa qarabatih, memuliakan kaum kerabat keluarga si suami. Ru'yatu halihi bil fadl, melihat keadaan suami dengan kelebihan keistimewaan. Qabulu fi'lihi bisyukri, menerima perbuatan suami dengan rasa syukur. Izharul hubbi lahu indal qurbi minhu, menzahirkan cinta semasa mendekat si suami. Dan akhirnya disebut oleh Imam Al-Ghazali ialah izharus surur inda ru'yah lahu, menzahirkan rasa gembira bila melihat suami. Senarai panjang itu kalau kita bahas secara ringkasnya ialah isteri hendaklah sentiasa menjaga hubungan dengan suami dengan menzahirkan apa yang membolehkan suami rasa senang. Dan secara kesimpulannya, apabila suami senang dan suami rasa gembira dengan kedudukan isteri dan suasana isteri dan cara isteri, maka keharmonian akan wujud dan insya-Allah rumah tangga itu akan sentiasa segar, sentiasa bersemangat, sentiasa dijaga dan diawasi, dan si suami akan sanggup melindungi isteri dan anak-anaknya kerana suasana yang harmoni tersebut. Dan tentunya bicara ini tidak memadai setakat ini. Ia adalah bicara yang terlalu panjang untuk kehidupan kita sepanjang usia seseorang di dalam membina rumah tangga. Dan tentunya kalau kita mahu bicarakan tentang ini, ia berkait rapat dengan fikiran manusia dan juga emosi manusia yang tak pernah ketandusan, tak pernah kehabisan dalam sepanjang hayat kita. Maka kewajipan kita ialah sentiasa memperbaharui adab-adab, memperbaharui bicara tentang adab-adab ini supaya ia sentiasa segar dalam ingatan dan menjadi ingatan kita sepanjang hayat untuk menjadikan hubungan kita suami isteri, hubungan kita kaum kerabat, hubungan kita dalam masyarakat sentiasa segar di bawah naungan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segar di bawah adab-adab dan susila yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya yang menjadikan kehidupan kita harmoni. Dan tentunya kita akan merasai kebahagiaan setelah suasana itu wujud dalam kehidupan kita. Dan marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah sebagai batu asas yang utama untuk menjadikan hubungan kita dengan makhluk, terutama sekali dengan pasangan kita ini, menjadi lebih harmoni. Sejauh mana tingkat hubungan kita dengan Allah, maka sejauh itulah keindahan hubungan antara suami isteri dan keluarga dan masyarakat akan bertambah-tambah dan semakin harmoni dan semakin bahagia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kedatangan kami hari ni nak tanya tentang kemerdekaan. Kami nak tanya tentang apakah maksud kemerdekaan dari sudut pandangan Islam, Ustaz. Sebenarnya kemerdekaan dari sudut pandang Islam bukan sekadar dilihat pada merdeka tanah air sebagaimana difahami umum oleh masyarakat pada hari ini. Merdeka dalam Islam lebih daripada itu, iaitu kita merdeka tanah air, kita merdeka dari segi akal fikiran kita, sikap dan juga budaya kita, termasuk undang-undang kita daripada penjajahan. Tak ada makna kita merdeka tanah air sedangkan cara hidup kita, cara berfikir kita, budaya kita masih lagi mengikut barat, mengikut penjajah. Itu bukan makna kemerdekaan yang hakiki. Dan kalau kita kaji lebih dalam, merdeka ini kita dapat kaitkan dengan hamba. Bila kata seorang itu hamba, bila dimerdekakan oleh tuannya, dia bebas. Bukan sekadar bebas seorang hamba daripada tuannya. Bahkan dalam Islam bila kita kata bebas di sini, artinya kita bebas dalam erti kata patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap hamba kepada Allah, tetapi kepada manusia kita bukan hamba. Sebab itulah Rubai bin Amir ketika mana berhadapan dengan Rustum, panglima Parsi, bila ditanya oleh Rustum, "Mallazi ja'aka? Mallazi ja'a bika ila huna?" Apakah yang menyebabkan kamu datang ke sini? Jawab Rubai, "Ji'na linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah semata-mata. Jadi apa yang dikehendaki dengan kemerdekaan di sini ialah kita mestilah patuh, taat kepada segala perintah Allah dengan melaksanakan suruhannya, dan kita bebas daripada jahiliyah, pemikiran yang merosakkan, akidah-akidah syirik. Barulah kita dikatakan sebagai merdeka dalam erti kata yang sebenarnya. Sepanjang pengetahuan saya, ulama telah memainkan peranan yang besar dalam perjuangan memerdekakan negara. Boleh tak Ustaz cerita sikit? Dalam kemerdekaan negara, kita dapat lihat bahawa bermula daripada awal penjajahan tahun 1511, sebenarnya ulama telah memainkan peranan untuk memberi nasihat kepada raja-raja Melayu dan juga kepada umat Islam di zaman itu bangkit menentang penjajah. Dan kita juga dapat lihat bagaimana ulama-ulama sejak daripada awal penjajahan sehinggalah kita merdeka 1511 sehinggalah 1957, ulama memainkan peranan besar dalam memberikan didikan, tarbiyah, meniupkan semangat jihad untuk berhadapan dengan penjajah. Di antara yang boleh Ustaz sebut di sini ialah Tok Janggut di Kelantan. Nama sebenarnya ialah Haji Mat Hasan bin Panglima Mat Munas. Telah berhadapan dengan penjajah British, berhadapan dengan penuh semangat sehingga beliau mati syahid, dibunuh oleh British pada ketika itu. Kalau kita lihat di Terengganu, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung pun bangkit melawan British dan meniupkan semangat jihad yang akibatnya beliau telah pun dibuang negeri ke Mekah bagi meredakan penentangan tersebut sehingga beliau mati, meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Di Perak juga kita kenal seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Bakir, Syekh Abu Bakar Al-Bakir, yang juga merupakan pengasas gerakan Islam tanah air. Dia juga memperjuangkan kemerdekaan sehingga ditangkap, dipenjarakan oleh penjajah pada ketika itu. Dan akhirnya yang Ustaz boleh sebut dekat sini ialah ulama tersohor negeri Kelantan, Tok Kenali, yang juga namanya dikenali sebagai Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Juga memainkan peranan walaupun beliau tidak mengangkat senjata berhadapan dengan penjajah, tetapi beliau memainkan peranan sebagai ulama, menyebarkan ilmu, kesedaran. Penulisan-penulisan beliau dalam majalah Pengasuh dan juga dalam majalah Al-Hikmah untuk menaikkan semangat masyarakat dan murid-muridnya yang bertebaran ke seluruh pelosok negara untuk berhadapan dengan
penjajahan. Pendek kata, ulama sebenarnya amat-amat diperlukan, baik dulu maupun sekarang, untuk meniupkan semangat kesedaran kepada rakyat supaya mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Khulasah ataupun kesimpulan daripada apa yang Ustaz telah jelaskan tadi, kita dapat faham bahawa sebenarnya kita belum merdeka dalam erti kata yang sepenuhnya. Merdeka yang sepenuhnya ialah bila mana Islam benar-benar dilaksanakan. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala terjelma dalam kehidupan. Maka peranan kita selaku ulama dan juga sebagai pewaris Nabi, kita mesti terus berjuang, terus memahamkan masyarakat tentang Islam dan ajak mereka kembali supaya menyokong perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.